Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillah fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Nusalli wa nusallimu ala habibina al-Mustafa Sayyidina Muhammadin nabiyil muhda wa imamil mujtaba wa rasulina al-murtada wa ala alihi wa ashabihi ومن جاهد بجهاده ومن دعا بدعوته واستنى بسنته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل من الإمام الحافظ قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. Kemudian kami wariskan kitab kepada hamba-hambaku, dan dari kalangan mereka itu terbahagi kepada 3 kumpulan. Pertama ialah mereka yang menzalimi diri mereka sendiri. Kedua, mereka yang pertengahan. Mereka juga beriman, mereka juga melakukan dosa. Dan yang ketiga ialah golongan hamba-Ku yang sentiasa berlumba-lumba melakukan kebaikan dengan Al-Quran yang diturunkan. Ashabul Fadilah, pengurusi dan seluruh ahli jawatan kuasa surau pun masjid sekalian, pegawai-pegawai masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siak, sekalian pimpinan-pimpinan masyarakat, Ibu, ayah, abang-abang, adik-adik, para tetamu Allah, alhamdulillah kita merafakkan syukur kepada Allah atas nikmat yang terlalu banyak yang kita tidak terhitung. Setiap hari dan setiap waktu, sehinggalah pada malam ini Allah masih terus kurniakan kepada kita dengan waktu, dengan kesempatan, dengan kekuatan, dengan kesehatan. Dan Allah kurniakan kepada kita dengan iradah. Iradah adalah rasa kehendak yang masih ada dalam hati sanubari kita. Kehendak untuk kita solat berjamaah. Ada kehendak untuk kita datang berjamaah di rumah Allah. Ada kehendak untuk kita menjadi tetamu Allah. Ada kehendak untuk kita duduk dalam majlis ilmu. Ada rasa, ada kehendak, ada iradah untuk kita mencari bekalan-bekalan, terutamanya dalam perjalanan hidup kita yang masih panjang, bukan sekadar di dunia, tetapi yang lebih penting ialah bekalan kita dalam perjalanan kita selepas
daripada dunia, perjalanan kita di alam barzakh yang akan melalui ribuan tahun, perjalanan kita di padang mahsyar juga akan melalui ribuan tahun, dan perjalanan kita untuk menempuh mizan juga ribuan tahun, dan perjalanan kita untuk menuju ke syurga Allah ataupun sebahagiannya ke api neraka Allah wal'iyadzubillah juga ribuan tahun, dan akhirnya menentukan kehidupan itu di salah satu daripada dua tempat. Adapun yang beriman, Allah menjanjikan untuk berada dalam syurga Allah. Adapun mereka yang melakukan maksiat dari kalangan orang-orang Islam, dan mereka itu tidak mohon ampun dan tidak mohon taubat kepada Allah, sehinggalah menemui Allah dalam keadaan melakukan kemaksiatan, maka apabila ditimbang amal mereka itu lebih berat maksiatnya daripada baiknya, maka akan diletak dahulu dalam api neraka Allah. Nanti setelah daripada dibersihkan segala dosanya dengan menjalani hukuman dalam neraka Allah, barulah akan dikeluarkan untuk berada dalam syurga Allah. Itu golongan yang Allah sebut golongan yang menzalimi diri mereka sendiri. Jadi sejatinya memang Allah menciptakan manusia itu untuk berada dalam syurga. Sebab itu bagi setiap orang-orang yang Muslim, maka mereka itu akan berada di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal lagi sama ada golongan pertama yang akan masuk syurga tanpa hisab. Ini golongan sebut golongan yang sentiasa berlumba-lumba melakukan kebaikan. Ataupun golongan yang pertengahan, yaitu golongan yang juga beriman, juga melakukan maksiat, muqtasidun. Golongan ini akan akan dimasukkan ke dalam syurga, tetapi terpaksa melalui suatu hisab di atas amal baik dan amal buruk yang mereka lakukan. Dan hisab itu sama ada hisab yang mudah ataupun hisab yang susah. Ada orang yang beroleh hisab yang mudah. Itu golongan-golongan yang terpilih. Yang lebih terpilih lagi ialah mereka yang masuk syurga tanpa hisab. Adapun mereka yang dihisab itu dua kumpulan. Pertama, mereka yang hisabnya sukar. Tetapi ada kumpulan yang hisabnya mudah, bahkan potong Q lagi. Bahkan potong Q. Siapa antara mereka itu yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam? Man salaka tariqa ilal ilm, salakallahu tariqahu ilal jannah. Siapa yang permudahkan jalannya untuk menuntut ilmu, maka Allah akan permudahkan jalannya untuk menuju syurga. Dalam hidup ini kita permudahkan diri kita dan diri orang lain untuk menuntut ilmu, untuk mencari ilmu, maka nanti Allah akan permudahkan kita dalam perjalanan kita untuk ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada yang terpaksa menghadapi hisab yang sukar, yang panjang, yang teliti. Dan ada mereka yang terpaksa
diproses dulu dalam api neraka Allah. Barulah kemudian nanti mereka akan dikeluarkan setelah daripada tamat, selesai segala dosa-dosa mereka. Lantaran itu, seorang ulama Muhammad bin Bas mengajar kita satu doa, Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu, kurniakanlah kepada kami dengan pengakhiran yang baik. Pengakhiran hidup yang baik itu menentukan perjalanan kita. Awal hidup itu belum menentukan. Kerana Nabi sebut, innamal a'malu bil khawatim. Hanya saja amalan kamu itu dinilai, dikira pada hujung kehidupan. Cumanya kita tidak tahu bila akan berlakunya hujung kehidupan itu. Dengan maksud bahawa semakin kita berusia, semakinlah kita mendekatkan diri kepada Allah. Semakin kita berusia, semakinlah menyediakan bekalan-bekalan untuk kita menuju ke alam akhirat. Kerana apa? Kerana Allah menilai di hujung daripada kehidupan. Kehidupan yang baik di hujung usia itu akan mendatangkan rahmat dan kasih sayang. Maka sebab itu syurga itu Allah buka kepada orang-orang yang mendapat rahmat, kasih sayang. Bukan amalan, tetapi rahmat. Walaupun tidak beramal, tapi kalau Allah sayang, jawabnya syurga. Walaupun beramal banyak, tetapi bila Allah tidak sayang, tidak syurga jawabnya. Bunyi macam sedap, tak payah beramal tapi dapat syurga. Ada, memang ada orang-orang yang tidak beramal banyak, tetapi bahkan tidak sempat beramal kadang-kadang dalam hidup, tapi beroleh syurga. Baru memeluk Islam, baru mengucap 2 kalimah syahadah, 60 tahun dalam agama Hindu contoh. Baru memeluk Islam, terus meninggal, accident. Di mana akan diletak? Jawabnya, Allah akan letak dia di dalam syurga. Kerana apa? Kerana rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebab itu, syurga itu ialah bagi orang-orang yang bergantung hanya kepada Allah, bukan bergantung terhadap amalan. Kerana amalan kita itu sebenarnya tidaklah setara mana untuk melayakkan kita berada di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bergantung hanya kepada Allah. Bahkan amalan itu penting untuk kita beroleh rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu menyingkap kepada beberapa kumpulan-kumpulan yang telah pun kita sebut dalam perbincangan yang lalu. Kumpulan-kumpulan yang disebut, sama ada kumpulan yang hidup dengan iman, yang hidup dengan hawa nafsu, ataupun yang hidup dalam pertengahan. Itu Allah SWT sebut dalam ayat yang saya bacakan tadi. Bahkan banyak ayat-ayat lain yang menyebut tentang 3 kumpulan itu. Wa kuntum azwajan thalathah. Dan kamu, kata Allah, akan dibahagikan kepada 3 kumpulan. Pertama ialah golongan yang melakukan kemaksiatan, golongan yang engkar. Kedua, golongan yang berada di bahagian kanan. Bahagian kiri itu masuk api neraka. Bahagian kanan itu akhirnya nanti masuk ke dalam syurga. Ashabul yamin wa ashabul shimal. Tetapi satu kumpulan lagi yang terbaik, kata Allah, ialah golongan-golongan yang disebut al-muqarrabun. Al-muqarrabun. Al-muqarrabun itu ialah golongan yang terpilih di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itulah orang-orang yang berlumba-lumba melakukan kebaikan. Orang ini kata Allah, dulunya ramai. Sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Tetapi semakin ke hujung alam, ke hujung dunia ini, golongan yang sentiasa berlumba-lumba melakukan kebaikan itu jumlahnya semakin lama semakin sedikit, semakin sedikit. Dulu manusia tidak begitu ramai dengan nisbah mereka yang hidup dan yang beramal baik. Namun mereka-mereka yang berlumba-lumba melakukan kebaikan dengan nisbah manusia yang ada pada ketika itu, maka jumlahnya ramai. Dan ramai itu dalam lingkungan umat Islam yang lahir pada ketika itu, terutama yang dibina, yang dibentuk oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jumlah mereka itu ramai. Belum lagi azan berkumandang, mereka sudah memenuhkan rumah Allah. Belum lagi istihar, belum lagi berjalan keluar berperang, maka mereka sudah awal-awal lagi untuk berada di saf yang paling hadapan, supaya mereka terpilih dalam menjadi tentera berada di saf hadapan. Itu dulu ramai. Apa sahaja kebaikan yang ditawarkan oleh Allah, mereka berlumba-lumba. Tapi kata Allah, wa qalilum minal akhirin, semakin ke hujung semakin sedikit, semakin ke hujung semakin sedikit. Sehingga Nabi berdoa, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikanlah aku dari kalangan orang-orang yang sedikit. Sedikit itu siapa dia? Ialah dari kalangan mereka-mereka yang sentiasa berlumba-lumba melakukan kebaikan. Itu jumlah makin lama makin sedikit. Tetapi golongan inilah yang diangkat oleh Allah SWT, sama ada dikenali oleh manusia di dunia ataupun tidak dikenali. Itu tidak penting. Itu tidak penting. Ramai yang tidak mengenali tetapi dicatat sebagai ahli syurga. Ramai manusia yang terkenal di dunia, tetapi sebahagian besar mereka tidak dicatat sebagai ahli syurga. Jadi itu penilaian Allah. Yang penting ialah kita memerlukan penilaian daripada Allah, bukan pengiktirafan daripada manusia. Baik. Kemudian pada bab yang ke-6, saya wajib meyakini bahawa masa depan adalah untuk Islam. Dalam memberikan asas keyakinan, kenapa kita perlu yakin masa depan adalah untuk Islam? Apa makna? Itu janji Allah. Kita tak tahu masa depan. Kita tak tahu. Manusia tidak mengetahui kecuali beberapa orang yang diberitahu tentang masa depan, yang ada ilmu. Siapa dia yang ada ilmu di kalangan manusia tentang masa depan? Ada 3 paling kurang, ataupun ramai, tapi yang kita sebut antara yang masyhur. Pertama ialah di kalangan manusia biasa, Nabi Khidir. Khidir ini ada riwayat mengatakan dia Nabi, ada riwayat mengatakan dia bukan Nabi. Tak apalah, tak penting. Yang penting Nabi Khidir itu diceritakan oleh Allah dalam perjalanan bersama dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam. Itu dalam perjalanan Nabi Musa, setelah Allah perintahkan, wahai Musa, sebab Nabi Musa ini mengatakan bahawa dia lebih tahu
Allah kata kepada Nabi Musa, wahai Musa, ada orang yang lebih tahu, lebih berilmu daripada kamu. Kamu berjalanlah. Kita baca suratul Kahf. Kamu berjalanlah sehingga nanti kamu akan bertemu. Di mana kamu akan bertemu? Tatkala ikan yang kamu bawa nanti akan turun daripada bakul kamu. Allah perintahkan Nabi Musa dengan sahabatnya supaya membawa ikan. Nanti sampai di satu tempat, ikan itu akan turun. Ikan tu siap dimasak dan sempat dimakan separuh daripadanya. Tiba-tiba berjalan panjang satu tempat, ikan tu turun. Tapi dia tak perasan, terlupa sebentar bahawa itulah tempat akan berlaku pertemuan. Maka Nabi Musa pun teruskan perjalanan, baru teringat. Kawannya ingatkan, wahai Musa, tadi kita berhenti, tadi kita rehat, tadi makan ikan kita separuh, sebenarnya ikan turun. Jadi kita pun tak sedar yang di situlah sebenarnya tempat. Maka patah baliklah tuan-tuan sekalian. Itu satu kisah yang sangat takjub. Ikan turun, separuh sahaja dimakan. Sehingga orang kata sekarang ni, ikan mata sebelah. Kan? Sebelah lagi ke mana? Sudah dimakan oleh Nabi Musa dan kawannya. Ikan sebelah dipanggil. Tuan-tuan nak percaya pun boleh, tak percaya pun tak apa. Moga, tetapi yang penting ikan ni memang sedap. Ikan ni memang sedap. Saya rajin juga ke laut. Kadang-kadang tak ada masa start bot saya dengan Ustaz Muhammad Nur, berdua turun laut. Carilah ketam, carilah pasang jaring. Biasa yang dapat itu ikan pari, ikan mata sebelah. Dia banyak dia punya versi dia. Tapi memang sedap ikan mata sebelah. Tu. Baik. Kemudian antara perjalanan itu ialah dalam perjalanan tu tiba-tiba Nabi Khidir dia tengok budak-budak tengah main, dia patahkan leher budak, mati budak. Nabi Musa dah mula bising, padahal tadi ada perjanjian, jangan kamu bising, jangan kamu tanya, duk diam-diam je. Tapi dah tengok dia patahkan leher budak, mati budak tu, dia pun tanya, dah apa kamu patahkan leher? Nabi Khidir diam je. Sebab apa? Sebab dah ada perjanjian tadi, jangan tanya, duk diam-diam. Akhir barulah dia beritahu, sebab aku tahu bahawa budak ni kalau hidup nanti masa depan dia akan menyesatkan ibu dan ayahnya. Jadi dia tahu ada ilmu tentang masa depan. Itu satu. Dan begitu juga nabi-nabi yang ramai juga diberi ilmu. Apatah lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak hadis-hadis yang disebut ahdasun nihayah, hadis-hadis berkaitan dengan isyarat-isyarat masa depan. Masa depan, hadis-hadis tentang kedatangan Nabi Isa alaihi salam diriwayat oleh Bukhari, oleh Muslim. Kalau Bukhari yang meriwayat itu confirm, Muslim yang meriwayat itu confirm. Kerana Muslim itu anak murid kepada Bukhari sendiri, yang sangat syadid, sangat kuat peraturan dalam menerima satu-satu hadis. Jadi banyak hadis berkaitan dengan masa depan Islam. Bagaimana masa depan, walaupun perjalanan itu penuh onak dan duri. Penuh onak dan duri. Ada waktu terang, ada waktu gelap, ada waktu terang, waktu gelap. Waktu terang, waktu gelap. Tapi hujung nanti masa depan adalah untuk Islam. Itu dua. Yang ketiga, tahu tapi tak boleh pakai. Siapa dia? Nujum 4 belalang. Yang ni tahu masa depan tapi tak boleh pakai. Itu macam bomoh-bomoh biasa je. Kalau dia boleh meramalkan masa depan, itu tak boleh nak percaya. Sebab manusia lain daripada itu tidak ada ilmu tentang masa depan. Apa yang akan berlaku, melainkan kita menyandarkan kepada dalil. Jangan kata masa depan, apa yang berlaku selepas daripada kematian kita, apa yang berlaku di alam kubur,
Semuanya kita terpaksa bergantung maklumat daripada hadis, maklumat daripada Quran. Dua nas sahaja. Sebab tidak ada orang mati ada pengalaman hidup balik, kecuali beberapa nabi yang boleh menghidupkan orang yang telah mati dengan kuasa Allah. Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, itu memang dia diberikan keupayaan. Sebenarnya Allah SWT yang menghidup dan mematikan, tapi tidak berlaku kepada kita. Sebab itu tak ada orang yang dah dikubur, hidup balik, ceritakan pengalaman dalam kubur. Tak ada. Kubur bukan kerana pengalaman, tetapi berdasar kepada nas, berdasar kepada hadis Nabi SAW. Kalau kita baca beberapa hadis antara sahabat yang mengikuti maklumat-maklumat hadis Nabi tentang alam barzah, yang paling banyak antaranya ialah Al-Barra bin Azib radhiyallahu an. Dia sahabat yang banyak meriwayat hadis-hadis berkaitan dengan Israr Yaumal Qiyamah, tentang rahsia ataupun apa berlaku pada hari kiamat. Dan dalam satu hadis yang agak panjang, dia menceritakan, ini hadis riwayat Bukhari, kita boleh rujuk dalam kitab At-Tazkirah, satu kitab Imam Qurtubi. Qurtubi nisbah kepada Cordoba. Qurtubi lahir di Qurtubi, di Cordoba, di Spain, di Europe. Dan dia mengklasifikasi hadis-hadis yang boleh dipakai dan hadis-hadis yang maudhu', yang lemah, dan hadis yang ditolak berkaitan dengan hari akhirat. Maka antara riwayat Bukhari Muslim menyebut, kita mati nanti, bila masuk sahaja di dalam tanah, kita akan didatangi oleh dua malaikat. Dia akan mendudukkan kita. Bila mendudukkan kita, di sini pun dah timbul konflik dalam kepala kita. Kalau orang yang memilih konflik, apa dia? Macam mana boleh duduk dalam kubur? Jadi orang pun mula fikir, macam mana duduk dalam kubur? Padahal keranda macam tu je. Jadi tuan-tuan tak payah pening kepala, tak payah fikir, sebab itu bukan alam untuk kita fikir. Otak kita ni memang tak boleh tembus ke dalam kubur. Otak kita boleh pakai atas kubur aja. Masuk dalam kubur, otak dah tak boleh pakai. Itu jangan guna otak, itu guna nas, sama ada Quran ataupun hadis. Quran ataupun hadis. Kemudian didudukkan kita, maka didatangkan kepada kita seorang lelaki. Maka ditanya kita, kenal ke tidak kenal? Kenal ke tidak kenal? Kalau orang belah-belah Muar Johor tu, jadi malaikat tanya bahasa Jawa, kenal apa orang kenal? Itu belah-belah sana. Kalau belah-belah Bagan Serai, nandu kah kada menandu? Itu belah-belah Bagan Serai. Diguna bahasa Banjar pula, menandu kah kada menandu? Kenal ke tidak kenal? Maka kita yang banyak selawat kita kepada Nabi, dengan sendirinya akan dapat menjawab, kenal. Itulah Nabi-Ku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawapan itu pun sudah cukup dah, membahagiakan kita, dan nampak dah perjalanan kita selepas daripada itu. Itu selawat. Sebab itu ada orang tanya saya baru ni, kuliah saya di Kuala Kangsar, Ustaz, dia kata, Munkar Nakir ni, dia nak tanya kita dalam kubur. Jadi setiap orang ni kan ada malaikat Munkar Nakir sendiri-sendiri. Iya, saya kata. Macam malaikat Israfil, kerja dia meniup sangkakala. Sekarang ni lama lagi nak tiup kan Ustaz? Lama lagi lah kot, dia kata. Jadi sekarang ni malaikat-malaikat ni buat kerja apa sebenarnya? Dia rungsing, takut malaikat ni tak ada kerja. Boleh jadilah. Dia pun tanya, malaikat ni sekarang ni buat apa Ustaz? Tak munasabah kalau kita kata main game, boleh jadi. Malaikat ni buat apa sebenarnya? Itu satu soalan. Ataupun kalau kita nak lebih panjangkan lagi, Allah ni buat apa sekarang ni? Jangan kata malaikat, Allah tu buat apa? Jadi kita tak payah nak susah-susah menjawab, tak payah nak pening kepala.
Kalau tahu Quran, ada ilmu, rujuk saja pada Quran. Hari-hari, hari Jumaat, kita akan dengar 2 kali khatib akan sebut. Kita akan dengar Bilal sekali, khatib sekali. Kalau kita dengar dua-dua, kita memang kita tak tidur waktu khutbah. Tapi kalau dengar yang pertama Bilal sahaja, itu masuk khutbah tu tidur boleh jadi. Tapi kalau dua-dua tak dengar, memang tidur dua-dua. Sebelum khutbah pun dah tidur dah. Bangun-bangun sembahyang je. Itu. Sebab memang lazim dibaca 2 kali. Apa dia? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu yusalluna 'alan nabi. Mereka itu berselawat kepada Nabi. Apa makna yusallun? Dari sudut ilmu, kita ni ilmu tak banyak tak apa, yang penting adab, maknanya berselawatlah kita, itu adabnya kita dengan Nabi. Tapi kalimah yusallun itu dari sudut ilmunya, bahasanya itu menggunakan fi'il mudhari'. Bila fi'il mudhari', kullu mudhari' dilalah ala istimrar if'alih. Tiap-tiap mudhari' itu menunjukkan kepada berkekalannya amalan itu. Berkekalan amalan itu. Maknanya Allah tak berhenti berselawat kepada Nabi. Malaikat tak berhenti berselawat kepada Nabi. Yusallun, sentiasa berselawat kepada Nabi. Sentiasa Allah declare apa yang dia buat. Amalan yang dia buat. Yang lain dia tak sebut. Yang disuruh pada manusia. Yang ini dia sebut. Allah sendiri sebut amalan yang dia buat. Apa dia? Yusallun. Dia berselawat. Dia berselawat. Dia berselawat. Ini malaikat bukan tak ada kerja. Akan sentiasa berselawat kepada Nabi. Maka sebab itu Allah perintahkan setiap orang beriman, berselawatlah kamu kepada Nabi sebaik-baik selawat dan salam. Itu nanti mudah. Kalau datangkan lelaki kepada kita, kita terus dapat menjawab kerana kerinduan kita, kecintaan kita kepada Nabi, itu akan membantu kita menjawab, dialah hamba Allah, dialah Rasulullah, dialah Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawapan itu pun sudah cukup membahagiakan kita, dan dah nampak dah macam mana perjalanan kita yang seterusnya di alam barzakh. Baik. Itu cerita berkaitan dengan masa depan. Jadi ada beberapa sumber yang meletakkan bahawa masa depan itu untuk Islam. Pertama ialah manhaj Islam yang bersifat rabbani. Manhaj Islam bersifat rabbani. Manhaj itu apa? Manhaj itu ialah sistem. Kerana apa? Kerana sistem itu yang dibuat oleh Allah. Islam ini dicipta oleh Allah. Islam ini disediakan oleh Allah. Sebelum manusia lahir lagi, Allah dah siap dah. Dan bahkan kelahiran manusia itu hanya sekadar untuk menjadi pelaku-pelaku kepada Islam yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang akhirnya kelengkapan Islam itu melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Itu manhaj. Yang membuat Islam itulah yang membuat dunia ini. Yang dia juga akan kiamatkan dunia ini. Dialah yang menghidup dan mematikan manusia. Maka dialah juga yang menyediakan sistem yang tahu bagaimana masa depan Islam. Kan? Lepas tu kadang-kadang ramai orang tanya kita, sila.
أشهد أن لا لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة. الله أكبر لا إله إلا الله. Baik. Jadi kadang ramai orang tanya kita, ni apatah lagi bila dah dekat-dekat macam ni orang tanya, bila agak pilihan raya? Kita kata tak tahu, tapi keputusannya saya tahu. Dia orang pun tanya, macam mana tahu lah? Kita tahu keputusan itu daripada Yang Maha Tahu. Maknanya kita tahu Yang Maha Tahu itu tahu keputusan. Pilihan raya yang ke-15, keputusan dah ada dah. Macam mana keputusan kita tak tahu, tapi kita tahu bahawa yang mengurus alam ini sudah tahu keputusan. Kan? Jangan kata ke-15, ke-16 pun dia dah tahu dah. Ke-17 pun Allah dah tahu. Semuanya dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu bila Allah kata, "Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya", itu layak bagi Allah. Allah boleh tukar, Allah boleh beri, boleh cabut, boleh beri, boleh cabut kerajaan pada siapa yang Allah kehendaki. Sebab pergantungan hanya kepada Allah. Jadi keputusan dah ada. Cuma kita yang tidak tahu keputusan. Kerana apa? Itu masa depan hanya menjadi ilmu pada Allah. Boleh jadi kalau Nabi Khidir ni masih hidup, boleh tanyalah Nabi Khidir. Dan memang ada riwayat mengatakan Nabi Khidir ni masih hidup. Wallahu a'lam, nak percaya, tak percaya pun tak apa. Bolehlah baca tentang sejarah Nabi Khidir. Macam mana sejarah dia dapat minum air hayat dalam perjalanan sehingga dapat akan berlanjutan umur yang panjang. Itu bagi Nabi Khidir. Wallahu a'lam, nak percaya pun boleh, tak percaya pun tak apa. Baik.
Itu pertama ialah soal manhaj. Jadi memang Allah buat Islam itu, dan Allah yang buat alam itu, sudah tentulah Allah tahu apa yang sesuai dengan alam, dan Allah Maha tahu yang dibuatnya itu pasti akan menang di hujung. Itu semua janji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ialah manhaj Islam bersifat universal, alamiah. Bersifat alamiah. Dia bukan soal kedaerahan. Dia bukan soal bangsa, warna kulit. Sebab itu Islam ini sesuai untuk semua bangsa, semua daerah, semua tempat. Dan manusia yang berjalan mencari kebenaran, akhirnya pasti dia akan menemui bahawa kebenaran itu hanya dengan Islam. Bukan sedikit manusia. Bukan sedikit manusia yang dalam perjalanan mencari kebenaran, agama-agama yang ada di atas muka dunia. Dalam perjalanan saya 2 bulan lepas pergi ke Holland, pergi ke Rotterdam, jumpa salah seorang dia ahli parlimen Rotterdam. Dulu dia orang paling kuat menghentam Islam di parlimen di Holland. Tapi sekarang dia adalah penggerak Islam di Rotterdam. Masjid yang dia gerakkan itu dulu mula sembahyang dengan 5 orang sahaja Islam. Sekarang ni masuk dia sekali sudah ada 300 lebih orang Islam. Jadi sama ada kulit hitam, sama ada. Jadi masa raya itu dapatlah berkumpul dengan mereka. Sama ada kulit putih, entah lagi kulit sawo matang macam kita ni. Itu sebab sifat Islam itu bukan berdasar kepada kedaerahan, tetapi dia bersifat alamiah. Sebab itu kita tidak boleh melebihkan kedaerahan bangsa berbanding dengan Islam, kebesaran Islam itu sendiri. Cumanya bila sebut begitu, apakah tidak boleh cinta kepada bangsa? Jawabnya kena cinta kepada bangsa kita sendiri. Apabila cinta kepada bangsa, untuk kita bawa supaya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi juga cinta kepada Quraisy. Sehingga Nabi mengatakan al-a'immatul Quraisy, layak bagi orang Quraisy untuk menjadi pemimpin di kota Mekah. Apakah bila Nabi cakap begitu kerana Nabi bercakap soal perkauman? Tidak perkauman. Al-a'immatul Quraisy, bagi negara Arab, negara Mekah ini, negara Arab ini, yang paling layak ialah orang Quraisy. Kerana orang Quraisy yang majoriti, dia yang tahu, dia yang dah lama, dia yang dah ada pengalaman. Kan begitu. Jadi bila kita kata dalam konteks kita di negara kita bahawa kepimpinan dalam negara kita mesti datang daripada orang Melayu, itu bukan soal rasis. Kerana apa? Kecintaan kita kepada bangsa kita sendiri, untuk supaya akhirnya nanti masing-masing cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu pengalaman yang dilalui oleh Baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri, bagaimana untuk membina kestabilan dalam konteks sebuah negara di Mekah dan juga di Madinah. Kemudian begitu juga manhaj Islam bersifat anjal, bersifat murunah, evergreen kita kata. Bersifat semua zaman boleh diselesaikan dengan Islam. Semua masalah boleh diselesaikan dengan Islam. Islam ini dia merentas zaman dan merentas bangsa dan merentas alam. Itu Islam. Negara mana pun, zaman mana pun, semuanya dapat diselesaikan dengan Islam. Kerana Islam itu bersifat anjal. Itu meyakinkan kita tentang masa depan itu adalah untuk Islam. Dan itu 3 daripada beberapa sumber kita sebut 3 dahulu. Dan begitulah bagaimana Allah SWT dalam Al-Quranul Karim memperjalankan nabi-nabi itu dengan keyakinan bahawa masa depan itu adalah untuk Islam, sehingga nabi-nabi, rasul-rasul menjadi yakin dengan umat mereka
dan keyakinan itu tergambar melalui kehidupan mereka yang sangat yakin dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Bukan soal jumlah, bukan soal background, bukan, tetapi soal ialah janji Allah Subhanahu wa taala. Allah menceritakan tentang Talut menghadapi Jalut. Bagaimana tentera yang sedikit dapat mengalahkan tentera yang ramai. Bukan soal jumlah, tapi kerana apabila bergantung dengan Islam, bergantung dengan Allah, Allah boleh beri kekuatan. Yusuf Al-Qardawi dalam Fiqh Al-Awlad menyebut, di mana asas kemenangan itu apabila tercantumnya iradah yang kuat, azam yang kuat, pergantungan dengan Allah dan keazaman yang tinggi, dan juga kesabaran yang kuat. Maka itu akan meyakinkan kita dengan masa depan itu untuk Islam. Dan bukan soal masa depan sekadar masa depan, tetapi kita itu sendiri akan bersama-sama dengan Islam di mana pun zaman Islam itu berada. Itu yang paling penting. Jadi soal iradah yang tinggi dan juga kesabaran. Allah beri kemenangan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun menghadapi Firaun. Ketika mana Allah berikan dua syarat, kata Allah, kalau kamu nak menang, mudah, kata Allah. Mudah sebutlah. Apa dia? Fastaqima, hendaklah kamu sabar, terus sabar dengan Islam ini. Hendaklah kamu sabar dengan cabaran Firaun, hendaklah kamu terus sabar. Fastaqima, terus istiqamah kamu berdua, kata Allah. Wala tatabi'anis sabilal ladzina la ya'lamun, dan kamu jangan mengikut jalan orang-orang yang jahil, kata Allah. Maknanya kita kena mengikut jalan orang-orang yang tahu. Maknanya hidup kita juga tidak boleh terpisah dengan para ulama. Sebab kita sendiri tak mampu sebenarnya untuk berjalan atas muka dunia ini tanpa bimbingan para ulama. Sebab itu kalau ada suara-suara orang mengatakan kita ni tak payahlah dengan 4 mazhab ni, tak payahlah, kita gantung pada Allah je, Quran je sumber kita. Itu betul. Tetapi bagaimana nak memahami Al-Quran kalau tanpa ulama? Bagaimana kita nak memahami fiqh kalau tanpa imam-imam fiqh, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hanbali? Soal perbezaan itu bukan jadi sebab untuk kita berbeza, untuk kita berpecah. Tak boleh. Perbezaan. Sebab itu kalau kita nak bersama, lupakan perbezaan. Pegang pada apa yang kita ada. Dah kita mengikut Syafi'i, pegang saja daripada Syafi'i. Kan? Dia pun bukan orang biasa, bukan waqi'i. Imam Syafi'i orang yang ada ilmu yang sangat luas. Jadi itu gunanya para ulama, supaya kita tidak tersesat daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi itu 3 sumber yang dapat kita sebut pada malam ni. Insya-Allah kita sambung sedikit lagi. Ada 2-3 sumber lagi untuk yang akan datang. Selepas itu kita boleh bincanglah sama ada nak terus dengan kitab itu ataupun kita nak guna kitab yang lain. Wallahu a'lam. Ada nak tanya apa ke? Tak ada. InsyaAllah kita jumpa lagi. Saya mohon keampunan kepada Allah, kemaafan pada tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ini dicatat oleh Allah sebagai amal baik, sebagai penyambung kepada bekalan demi bekalan kita untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita akan terus dikurniakan iradah oleh Allah untuk datang, untuk mencari ilmu, dan dikurniakan kesabaran untuk terus duduk bersama dengan orang yang baik-baik, bersama dengan orang surau, bersama dengan orang masjid, dan kita terus sabar. Dan kesabaran itulah yang Allah janjikan untuk Allah kurniakan keselamatan, kebahagiaan dan kemenangan kepada kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anta alim, Allahumma anta arif, Allahumma anta fatih talana futuhal arifin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata ayun. Ya Allah, Tuhan kami, jadikanlah kami, isteri, suami, anak-anak kami sebagai penyejuk mata memandang
waj'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami dan keluarga kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah ya Tuhan kami seramai mana kami hadir pada malam ni, kurniakanlah kepada kami kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kurniakanlah kepada kami kebaikan di hari akhirat nanti, wa qina adzabannar, dan tolonglah ya Allah selamatkan kami daripada api neraka-Mu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.